أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم تحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وزخرنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا مما علمتنا. Amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, para musyahidin, syahidat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Puji dan syukur kita persembahkan kehadap Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam penuh rasa kasih dan cinta untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Di kesempatan bertazkirah pada kali ini di ruang tausiah diniyah, peringatan agama, pesan-pesan tentang agama ini, saya ingin berbicara tentang dua martabat ihsan dalam diri seorang mukmin. Mari kita lihat dahulu pembentukan kalimah ihsan ini berasal dari kalimah hasanun, ialah setiap kalimah bahasa Arab ni dirujuk kepada kata dasarnya yang terhirup, iaitu fa'lun atau wazan fa'lun. Maka ihsan juga kata dasarnya daripada hasnun, hasuna yahsunu husnan. Al-husnu atau al-hasanu adalah al-jamal wal-baha, iaitu keindahan dan keelokan. Satu gambaran yang indah, yang cantik, yang keluar daripada diri seorang hamba, sama ada dari gerak lakunya, tutur bicaranya, tindak tanduknya. Dan ini merupakan ihsan ini merupakan satu benda yang hebat, yang menjadi kemuncak kepada keindahan peribadi seorang manusia. Jadi hasan artinya indah, elok. Hasanun artinya indah dan elok. Al-husnu maksudnya keindahan, kecantikan. Adapun al-ihsan, dia adalah satu kata fi'il, kata isim masdar yang lahir dari fi'il rubai yang ditambah satu huruf pada kalimah sulasinya, iaitu daripada hasana jadi ahsana, hasuna jadi ahsana. Ahsana penambahan satu huruf di hadapan ini, di awal kalimah. Kalau dirujuk dalam bahasa Melayu, dia akan menambahkan imbuhan me dan kan. Contohnya kalau indah jadi mengindahkan, kalau cantik jadi mencantikkan, kalau elok jadi mengelokkan atau memperelokkan. Begitulah. Sebab itu ihsan artinya mencantikkan, mengelokkan dari sudut bahasa. Sebab itu ada juga para ulama bahasa menyebut bahawa maksud ihsan itu melakukan kebaikan di tahap tertinggi, iaitu fi'lul khairat ala akmali wajhi. Fi'lul khairat, buat benda baik, ala akmali wajhi, di atas kesempurnaan, tahap kesempurnaan persembahannya, penampilannya, perlakuannya, begitulah. Ataupun pernah juga disebut sebagai al-ityanu bi ghayati ma yumkinu min tahsinil amal al-ma'muru bih, iaitu mendatangkan, cuba mempersembahkan apa yang termampu untuk membuktikan keelokan dalam usaha memperelokkan amalan yang disuruh untuk kita melakukannya. Jadi artinya mempersembahkan satu kerja, satu perbuatan,
satu amalan di tahap yang tertinggi, di tahap yang terbaik. Itulah maksudnya ihsan. Ya, jadi itu di sudut bahasa. Sebab tu bila kita dengar, ya, kalau kita terjemahkan di sudut bahasa, bila kita dengar Allah kata wallahu yuhibbul muhsinin, ya, Allah ni suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Buat baik kat situ artinya berusaha untuk melakukan satu kebaikan, mempersembahkan kebaikan di tahap yang tertinggi, ya. Dan Allah pernah sebut juga wala mudhi'u ajral muhsinin. Allah tak akan mensia-siakan, menghilangkan ganjaran pahala orang-orang yang berbuat baik. Ini dalam surah Yusuf, macam mana Allah iktiraf Nabi Yusuf sebagai seorang yang betul-betul muhsin. Ya, jadi orang muhsin ini dijanjikan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan juga ganjaran pahala yang lengkap, yang sempurna, tidak akan sia-siakan amalnya. Jadi begitulah kehebatan ihsan di sudut bahasanya. Adapun kalau kita tengok, ya, di sudut agama kita, ihsan ini juga dibicarakan. Dia kalau di sudut bahasa lebih daripada apa yang kita nampak dengan pandangan mata kasar. Artinya seorang yang betul-betul buatlah satu benda amalan sampai betul-betul baik, sampai elok, kan, dia jadi guru, sampai betul-betul jadi guru yang betul-betul mahir mengajar. Anak-anak muridnya semua jadi orang-orang terpelajar. Seorang tukang kayu berjaya buat rumah yang sangat indah dan unik, ya, hasil seninya sangat hebat. Begitu. Itu yang dikatakan ihsan. Melakukan kebaikan. Ada orang yang melakukan kebaikan ni, yang memperbaiki sesuatu sehingga dia jadi pakar betul-betul dalam engineering, dalam permotoran dan sebagainya. Dalam pertanian ada orang betul-betul jadi muhsin. Jadi dia memperelokkan satu betul-betul. Dan dalam konteks ini juga Rasulullah pernah sebut bahawa ihsan ini, ya, dia bermaksud itqan. Artinya melakukan sesuatu betul-betul sampai dia jadi mahir dan pakar. Dan orang-orang yang begini, apa saja yang kita lakukan, kita jadi tukang masak sampai kita jadi mahir, sampai suami kita sayang. Ya, kita jadi tukang masak di restoran sampai pelanggan ramai. Ya, bos kita pun sayang, majikan kita pun, ya, suka dengan kita dan memberikan habuan yang sewajarnya untuk kita. Begitu. Kerana apa? Kerana orang-orang yang berjaya mengusahakan ihsan dalam hidupnya, walaupun di sudut bahasa cuma, ya, maksudnya dia memperelokkan sesuatu, memperkemaskan satu, memahirkan satu perkara, maka dia akan dapat satu benda, iaitu kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, hadis bernombor 901, ya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan Abu Ya'la juga menyebut hadis ini. Dikatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah pasti sayang, idza amila ahadukum amalan, apabila seorang daripada kamu berbuat amal, mengerjakan satu-satu pekerjaan, an yutqinahu, bahawa dia sampai ke tahap itqan, sampai ke tahap betul-betul mahir, pakar, memperelokkan suatu kerja sampai betul-betul hebat. Ya, kita walaupun cuci, ya, orang cuci kereta, ya, kalau betul-betul mahir, bersih, ya, semua sudut-sudut jadi bersih. Kenapa hasilnya? Allah sayang. Bila Allah sayang, Allah akan bukakan hati manusia lain sayang. Itu yang bisnes dia berkembang. Kita basuh kereta pun kadang-kadang kita pilih, kan, ya, kenapa tak pergi kawas sana? Kita selalu pergi kawas ke sini sebab ada itqan di sana, rupanya ada ihsan di sana. Yang kita masih berbicara ihsan di sudut bahasa. Betapa kalau kita melakukan ihsan di sudut bahasa ini pun, kita telah mengundang kesukaan, kasih, cinta Allah Subhanahu wa taala. Malah Allah Subhanahu wa taala pun sebut inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ini dalam surah Al-A'raf. Ya, Allah jelas menyatakan, ya, dalam surah Allah ayat 56 ini, Al-A'raf ayat 56 ini, Allah menyebut, Allah kata sesungguhnya kasih Allah, rahmat Allah, qaribun minal muhsinin, dekat sangat dengan orang-orang yang melakukan ihsan.
Penting ihsan dalam kehidupan. Sebab tu bila mana kita diberi peluang untuk dipertanggungjawabkan dengan satu-satu pekerjaan, satu-satu pelaksanaan, satu-satu tanggungjawab amanah dan sebagainya, berbuatlah dengan sepenuh hati, semampu kita. Ya, datangkanlah dengan akmali wajhi, ya, mimma yumkin, ya, dengan tahap tertinggi mana yang kita mampu. Usahakanlah. Kalau kita diberi tanggungjawab untuk melaksanakan satu perniagaan, ya, oleh seorang pelabur, ya, maka kita jayakanlah perniagaan itu dengan sebaik mungkin. Dan di sana nanti ada rahmat Allah. Ingat ya, bersama dengan rezeki yang kita dapat, yang penting dalam kehidupan kita ni ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teringat saya bila menyebut rahmat ini, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, guru saya, menyebut bahawa bila mana seorang tu dapat rahmat, dia akan dapat dua benda dalam hidup dia. Ya, yang jelasnya, orang yang ada rahmat, ya, kepada sesuatu perkara, maka dia akan menggunakan dua benda. Yang pertama, al-ataf. Yang kedua, al-ata. Apa dia dua benda ni? Al-ataf ni kecenderungan, ingatan, sayang, kasih. Betul kan? Orang yang dapat rahmat, ya, saya rahmati anak saya contohnya. Maka saya akan cenderung hati saya, kasih hati saya, ingat saya, ya, simpati saya, belas ihsan saya pada dia. Begitulah rahmat rupanya. Ya, jadi siapa yang mengatakan dia kasih pada seorang, dia kena buktikan. Dia kena hulur dua benda ni. Pertama, kecenderungan al-ataf. Yang kedua, al-ata. Yang ni yang tadi maknawi, ya, di dalam hati. Kecenderungan, kecintaan, ingatan, belas, kasih. Yang itu ataf, ya, kecenderungan. Yang kedua ni bentuk fizikal yang nyata, iaitu al-ata. Maka Allah Subhanahu wa taala bila mana dia sayang, dia rahmat orang-orang muhsin ini, orang-orang yang berbuat baik, maka Allah akan selalu bersama dengan dia. Ya, Allah pelihara dia, Allah, ya, beri dia ketenangan, Allah beri dia kecukupan, ya, kebahagiaan dalam jiwanya. Di samping itu Allah beri al-ata, kurniaan, rezekinya murah, kawannya ramai, ya, diberi ruang untuk melakukan banyak kebaikan, dipermudahkan segala urusan, dikurniakan rezeki, anak, harta dan sebagainya. Begitulah juga orang-orang yang muhsin, ya, dia dapat mata manusia yang lain kerana Allah dah sayang, maka orang lain pun merahmati dia, masyarakat merahmati dia. Kan begitu, ya. Dalam kehidupan kita yang nyata, orang yang terror buat teh tarik, handal buat roti canai sampai jadi kesukaan, maka akan berlakulah ata' itu, kecenderungan, dan al-ataf wal-ata' itu berlaku. Nampak tak? Ya, orang akan cenderung tiap-tiap hari nak pergi kedai itu juga. Subhanallah. Ya, sebab apa? Kalau tak kena teh tarik dia, tak kena roti canai dia, subhanallah. Dan apa yang berlaku? Akan berlaku ata' lah, akan berlaku kurniaan. Maka dia akan bayar harga apa yang dia dapat daripada makan dan minum dia. Begitu juga ada orang nak masak nasi lemak, ramai masak nasi lemak. Ramai orang jual nasi lemak, tapi kenapa kat situ juga yang queue berbaris? Tempat lain, ya, tak ada orang pun berpusu-pusu. Sebab dia melakukan ihsan dalam pekerjaan, urusan, ya, memasak, mengurus, menjual nasi lemak dia. Mungkin ihsan dia kerana kualiti nasi lemak dia. Lama dia masak, ataupun dia ada resipi yang baik, kesungguhan dia, ya, menjaga kualiti itu. Dan kemudian mungkin juga kerana kualiti peniaganya. Yang sentiasa senyum, ya, dia buat baik. Peniaga kena senyum lah. Kan, sebab orang peniaga ni ibarat kita nak ambil duit dalam poket orang. Bukan senang orang nak keluarkan duit nak bagi kat kita. Itu milik dia. Jadi sebab itulah, subhanallah, tidak boleh tidak dalam kehidupan kita ini, kita perlu melakukan ihsan. Rugi siapa tak melakukan ihsan dalam hidupnya. Sebab apa? Dia tidak dapat sesuatu yang besar dalam hidupnya, iaitu al-ata' wal-ataf. Ya, al-ataf artinya kecenderungan hati manusia kepadanya, dan yang keduanya rentetan ataupun susulan, ya, daripada hati yang telah cenderung kepada kita itu akan berlakulah kurniaan, pemberian, ya, kepada kita, iaitu al-ata'. Subhanallah. Begitulah sistem Allah Subhanahu wa taala, dan Allah janji inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ya, sesungguhnya rahmat Allah ni dekat
dekat sangat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka lakukanlah kebaikan, tuan-tuan. Jangan pernah penat atau bosan, jemu, give up untuk melakukan pembaikan dan kebaikan dalam kehidupan ini. Ini merupakan perkara yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan menjelmakan kecenderungan al-ataf dalam jiwa manusia kepada kita dan juga al-atha, kurniaan. Dan kita perlukan kurniaan-kurniaan yang banyak dalam kehidupan kita untuk menjamin selesa dan bahagia, dan juga supaya dengan kurniaan yang Allah berikan pada kita berjaya memulangkan semula untuk hamba-hamba Allah yang lain untuk kita berkongsi bahagia bersama mereka. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berpesan pada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita pun untuk kita berbuat ihsan. Allah menciptakan kehidupan untuk kita ni untuk kita membuktikan ihsan dalam kehidupan. Jadi siapa yang gagal berbuat ihsan, artinya mempersembahkan sesuatu dengan tahap terbaik dalam hidupnya, dia gagal sebagai makhluk yang bernama insan. Dan Allah sendiri kata kita ni dicipta dengan sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah ciptakan manusia ini dengan sebaik-baik penyusunan struktur, pembentukan. Taqwim ni kita pembentukan. Subhanallah. Jadi bila mana Allah dah sediakan kita dengan satu sistem pembentukan yang sangat indah ini, sangat sempurna ini, sangat baik ini, maka kita kenalah menjayakan tujuan utama Allah menciptakan kita ke dunia. Ini jelas bila Allah sebut dalam surah Al-Mulk ayat 2. Allah kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lama dah tak jadi imam ni. Dah kerja kat office. Ni pun baru baik daripada kemalangan ni. Suara agak semput sikit lah tuan-tuan. Berkat doa tuan-tuan, alhamdulillah saya mampu lagi duduk begini dan menyampaikan tazkirah agama untuk memberi manfaat kehidupan sama kita. Jadi saya cuba berbuat sebaik mungkin apa yang masih Allah kurniakan pada saya untuk menyampaikan kebaikan. Moga-moga kita semua dalam keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi saya kecenderungan untuk melakukan kebaikan dan juga kurniaan-kurniaan yang lain yang baik untuk saya meneruskan kehidupan. Jadi Allah kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah menciptakan mati dan hidup. Ni kita tak ulah kenapa Allah cipta mati dan hidup dulu. Saya nak fokus terus. Liyabluwakum, untuk dia uji kamu. Ayyukum, siapa di kalangan kamu, dari kalangan kamu, dalam kalangan kamu, ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Tengok. Bukan saja suruh beramal, kena jadi amalan yang baik. Amalan yang baik ni menggabungkan dua benda yang besar, iaitu persembahan amal yang baik, iaitu itqan tadi, yang Rasulullah kata innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yuqina. Allah ni sayang bila mana seorang kamu tu buat satu kerja, buat satu amalan, dia itqan, dia buat sungguh-sungguh sampai dia jadi pakar, jadi mahir. Ini 10 tahun dah kerja buat roti canai, tapi tiba roti canai tak kembang-kembang juga. Itu tak itqan tu. Ini dah 10 tahun kerja di satu jabatan, satu department, tapi tak boleh juga menjayakan kerja-kerja situ dengan berkesan. Ini juga tidak itqan. Jadi cuba kita melakukan itqan. Sebab itqan ni dijayakan dalam agama dalam dua bentuk. Dua bentuk. Yang pertamanya itqan persembahan. Itqan perlakuan yang nampak di sudut mata pandangan manusia. Pandangan mata manusia nampak, oh dia buat elok, dia buat cantik, dia basuh kereta saya bersih. Oh dia kalau kerja bagi urusan selesai. Itu itqan. Itulah ihsan yang pertama. Tapi jangan kita lupa bahawa dalam agama kita dia ada satu lagi pendekatan ihsan yang benar-benar
membuktikan ihsan itu adalah di tahap tertinggi, dan inilah kelebihan agama kita berbanding agama-agama lain, iaitu menjadikan Tuhan sebagai sandaran, ya, rujukan, keikhlasan dan perlakuan ihsan kita. Inilah yang disebut sebagai ikhlas dalam beramal. Itulah ihsan, iaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai, ya, matlamat dan tujuan serta rujukan dalam persembahan apa juga perlakuan dan amalan dalam kehidupan. Sebab itulah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat kita ketika ditanya, ya, tentang ihsan, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat masyhur riwayat Al-Bukhari dan Muslim itu menyatakan bahawa Rasulullah menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. An ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bahawa kamu mengabdikan diri kepada Allah, ya, menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah, beramal kepada Allah seolah-olah kamu nampak dia. Wa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ya, dan jika kamu tak nampak dia, ya, dan jika kamu belum lagi melihat dia, ya, lam takun kat situ menunjukkan bahawa, ya, benda yang belum berlaku, ya, nafi, ya, belum berlaku, kamu belum nampak lagi dia, fa innahu yarak, ya, maka kamu kena yakin bahawa dia melihat kamu. Begitulah cara kita dengan Tuhan, ya, untuk membangunkan ihsan dalam kehidupan manusia beriman bersamping dengan perlakuan amalan yang hebat di tahap tertinggi, persembahan yang terbaik, ya, tindak tanduk yang berkesan yang kita usahakan semampu kita. Kita kena ada jiwa tauhid dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam dada kita, iaitu setiap kali kita beramal atau berbuat, bekerja sekalipun, tebar tercanai, kita nampak bersama dengan amal yang kita buat ni, ya, kita nampak Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara itu tentulah bila bermula dengan ta'budu, ya, sembah dalam solat terutamanya, kena merasakan bahawa kita ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Ka'annak, ya, seolah-olah, bayangkan seolah-olah kamu melihat Allah. Kamu tak akan nampak Allah kat dunia ni, ya, sebab tu Rasulullah kata ka'annaka, seolah-olah kamu nampak Allah. Bila seorang yang nampak Allah dengan mata hatinya, maka dia akan tenang, dia akan berispin, dia akan ingat syariat Allah, dia akan takutkan Allah, dia akan rasa bangga dengan, ya, keikhlasan dia pada Tuhannya, hatinya penuh bahagia, tenang dengan amalan yang dia sedang kerjakan. Dan Rasulullah tahu tahap kita, sebab tu Rasulullah bagi alternatif kedua, ya, wa in lam takun tarah, dan kalau kamu tak boleh nampak dia, fa innahu yarak, kamu kena yakin, ya, kalau kamu tak mampu lagi tahap tertinggi ni sampai tahap nampak Allah, maka kamu kena yakin bahawa Allah melihat kamu. Di sinilah tajuk kuliah saya, iaitu 2 tahap ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, 2 pertabat ihsan. Martabat yang pertama, daripada hadis ini kita rumuskan daripada hadis yang Rasulullah jelaskan, ya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita dapat mengesan bahawa ihsan ini, ya, ada 2 martabatnya. Yang pertamanya dipanggil martabat ataupun maqam al-musyahadah, ya, maqam al-musyahadah. Apa dia? Ini martabat orang yang bersaksi, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Kan Rasulullah kata ka'annaka tara, an ta'budallah, kamu sembah Allah, kamu menjadi hamba Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Jadi nampak, musyahadah ni maksudnya nampak, bersaksi dengan mata, bersaksi dengan jiwa, bersaksi dengan yang hati. Jadi inilah yang pernah berlaku, ya, di kalangan para sahabat yang kadang-kadang bila sampai
tahap maqamul musyahadah, terutamanya dalam ketika mana beribadah, subhanallah, mereka tidak merasakan apa-apa. Ada setengah tabi'in yang bila mana rumah mereka terbakar pun mereka tak sedar ketika mana mereka solat. Orang sibuk memadamkan api, dia tetap berdiri. Ya, Sayyidina Ali juga pernah terkena tombak di kakinya. Dan ketika mana orang tahu dia sembahyang terlalu khusyuk, orang minta dia solat, dan ketika mana dia sedang solat itulah orang cabut tombak tu. Anak panah, minta maaf, anak panah. Begitu sekali kehebatan orang-orang yang berada di tahap musyahadah. Subhanallah. Di sini ada diceritakan bahawa ketika mana Urwah Ibn Zubair mengusulkan peminangan anak perempuannya kepada Ibnu Umar. Dan ketika itu mereka berdua sedang bertawaf. Yalah, bertawaf boleh cakap kan, bersembang. Tapi ketika itu Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini berada dalam keadaan tawaf yang penuh khusyuk, berada di maqam al-musyahadah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Ibnu Zubair, Urwah bin Az-Zubair ini, bukan Abdullah ni adik dia. Urwah bin Az-Zubair ini mengusulkan agar aku nak tunangkan anak perempuan aku ni kepada engkau, wahai Ibnu Umar. Dan benda ni tentulah benda menarik bagi seorang lelaki yang normal kan. Orang lelaki ni yang walaupun umur dia berapa pun, kalau bagi kata ada orang seorang pakcik nak bagi anak dara, dia akan semangat. Benda lain semua dia tak akan ingat. Melainkan dia kata ya ke pakcik tu, nak jawab. Terus respon, sebab benda tu terlalu menarik dalam kehidupan dia. Tapi bayangkan di saat ini Urwah bin Az-Zubair merakamkan bahawa Ibnu Umar tak menjawab. Walam yujibuhu bi syai'. Dia tak jawab sepatah pun. Nak bagi anak dara ni. Dan ketika itu tawaf. Thumma ra'ahu ba'da dhalika fa'tadhar ilaih. Kemudian setelah habis tawaf tu barulah dia tersedar Ibnu Umar, macam Urwah tadi ada bercakap dengan aku sesuatu. Maka pun dia minta maaf. Sambil dia berkata, kenapa dia tak respon ketika mana dia tawaf tadi. Dia kata kunna fit tawaf natakhayalullahu baina ayunina. Tadi kita bertawaf, aku ataupun kita sedang menghayalkan atau membayangkan, mengimajinasikan bahawa Allah Subhanahu wa taala berada bersama kami. Kami di hadapan mata kami. Sebab tu ka'annak, membayangkan. Kita tak nampak Allah sebenarnya, tapi suasana tu membayangkan bahawa kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berada di makam musyahadah ini, dia berada di tahap tertinggi. Segala nikmat dunia yang lain ternafi. Sebab nikmat yang paling besar hatta di syurga nanti adalah bila mana berada di makam musyahadah ini, melihat Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Innallaha jamil. Innallaha jamil. Yuhibbul jamal. Allah maha indah dan sukakan keindahan. Terutamanya keindahan jiwa yang mempersembahkan ihsan dalam kehidupan semua manusia ini, insya-Allah. Dan makam yang kedua atau martabat kedua, ihsan dalam kehidupan seorang beriman ni diterujuk daripada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu wa in lam takun tara fa innahu yarak. Kalau kamu tak boleh nampak Allah, maka kena yakin yang ini boleh diusahakan, dan memang perlu diusahakan. Ini tahap paling kurang. Ini tahap pertama tadi, tahap paling tinggi, iaitu maqam musyahadah. Yang kedua ni, kalau tak nampak Allah, yakin Allah nampak kamu, Allah tengok kamu, Allah perhatikan kamu, Allah menyaksikan kamu. Yang ini yang dipanggil maqam muraqabah. Maqam muraqabah. Raqib kan pengawas. Raqabah maksudnya, muraqabah artinya orang yang mengawas. Muraqib, kita dulu kalau duduk dekat hostel, siapa yang sekolah Arab tu, warden kita panggil muraqib kan. Yang mengawasi. Muraqabah ni maksudnya kita merasa pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tindak tanduk kita dalam berkehidupan ini. Ini perlu, tuan-tuan. Kalau kita hilang perasaan diawasi ini, maka kita akan subhanallah terlepas daripada ikatan ini, maka akan hilanglah pengawasan, keimanan, penjagaan, pemeliharaan
iman kita, ya, lalu kita ya ditambat atau disambut dengan ya godaan-godaan syaitan, tali-tali syaitan yang akan membawa kita untuk meroboh semua ya, ikatan syariat yang sepatutnya kita perhatikan. Begitulah ya. Tahap kedua ini Rasulullah mengajar kita agar kita ni hidup perasan bahawa Allah mengawasi kita. Allah melihat kita. Allah jelas sebut wallahu basirun bil ibad. Allahu basirun bima ta'malun. Allahu syahidun bil ibad. Kan Allah melihat, menyaksikan kita. Ya. Allah wa kana Allah bi kulli syai'in syahida. Allah menyaksikan semua benda. Subhanallah. Jadi ini satu keperluan rupanya. Ya, dia berumpama seorang yang berada ya, bekerja di satu premis atau kawasan yang diawasi dengan CCTV. Ya, seorang accountant ataupun pegawai bank bekerja dengan tahu bahawa di kiri dan kanan dia, di depan dan belakang dia semua ada CCTV. Tak mungkin dia akan ambil duit tu walaupun hanya RM1. Nampak? Begitulah perlunya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ini bilikan kita di dunia ini, dia tak ceritakan benda tu nampak betul. Ada CCTV kita takutlah nampak. Tapi Allah kata tadi kan liyabluwakum. Dia nak uji kita. Ayyukum ahsanu amala. Maka ujian tu dia uji dengan tak nampak. Dan orang-orang beriman, dia kena beriman dengan benda yang tak nampak. Antara sifat-sifat awal yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah tentang orang beriman, ya, tentang orang bertakwa tu, antara cirinya alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Mereka ni beriman dengan benda-benda yang tak nampak di samping mendirikan solat. Jadi dalam kehidupan kita ni sebagai orang beriman, kita kena mengusahakan tahap muraqabah ini. Ya, sekurang-kurangnya untuk menjayakan ihsan. Di samping kita buat bertecanai dengan baik, di samping kita jadi pekerja yang paling baik, di samping kita masak nasi lemak dengan cara terbaik, di samping kita melayan pelanggan-pelanggan kita dengan senyuman dan yang khidmat yang terbaik, di samping kita memperbaiki kenderaan di bengkel-bengkel, ya, memperbaiki motosikal dan apa sahaja kerja pertanian dan sebagainya dengan kerja yang terbaik, kita kena rasa bahawa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar nanti tidak ada berlaku corak-carik dalam kerja kita. Tak adalah. Ya, bersama dengan roti telur tu, kalau rosak itu, ya, telur tu kita taklah telur yang busuk ataupun separuh, tak beri haknya. Sebab kita tahu Allah tengok kita. Orang dah iktiraf kita tapi dia tak nampak kerja kita. Siapa yang nampak? Allah Subhanahu Wa Taala, CCTV kita. Boleh saja kita repair motor. Orang tu minta ganti rantai dan kita ada rantai yang second hand yang masih baik, kita boleh tukar dan kita kata itu rantai baru. Tapi kita tak buat begitu. Sebab apa? Kita ada ihsan yang sebenar. Yang perlu kita jaga itu ka'annaka tarah, yang seolah-olah kamu nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Di makam muraqabah pun kita dah cukup menjadi hamba Allah yang baik, akan menjayakan ihsan dalam kehidupan. Maka begitulah ya sewajarnya kita dalam kehidupan. Di samping ihsan di sudut bahasa yang kita jayakan, ya, bila Allah sebut wallahu yuhibbul muhsinin, kita kena faham Allah suka kita buat baik, betul-betul kerja tu dengan baik. Dan di samping itu juga Allah mahukan kita menjadi seorang yang muhsin, iaitu perasan kita diawasi oleh Tuhan. Semoga apa yang kita bicarakan pada tengah hari ini, ya, dalam suasana menyambut hari kemerdekaan negara kita yang ke-64. Kita bakal merdeka juga, ya, daripada belenggu hidup tanpa ihsan. Ya, kita orang Melayu bila sebut ihsan artinya belas kasihan. Dan ihsan dalam bahasa Melayu ni dia adalah hasil daripada sifat ataupun ya amalan ihsan itu. Dia natijah. Ialah seorang yang bila mana perasaan Allah Subhanahu Wa Taala ya melihat dia dan dia melakukan satu benda dengan tahap terbaik, maka dia akan merasa ihsan, belas kepada insan-insan lain. Kenapa? Atas dasar rasa dia perlu begitu untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya, ya begitulah. Ya, tahap ihsan ni paling kurang kita berada di tahap muraqabah. Kalau kita tidak mampu di tahap musyahadah, dan itu memang payah kecuali orang yang sedang khusyuk bersolat dan merasakan kebesaran Allah, berasa dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala
Sebab tu kita diajar untuk menyebut dengan penuh rasa ketika mana memulakan solat dengan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku ini. Hadapkan, menghadap wajahku kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya. Dan kalau kita tak mampu melakukan itu, paling kurang jangan sampai hilang makam yang kedua, iaitu makam muraqabah, ya, makam pengawasan Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjayakan ihsan dalam kehidupan. Ingat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, ya, sebenarnya saya nak bercerita tentang kejayaan, ya, satu contoh besar dalam kehidupan manusia ihsan, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam, tapi mungkin dalam kuliah yang lain. Sebab keadaan tidak mengizinkan waktu ini saya tak boleh duduk agak lama sangat. Dalam surah Yusuf, Allah tutup cerita Nabi Yusuf atau memulakan surah Yusuf ni dengan cerita bahawa inilah dia ihsan yang sebenar. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang melakukan kebaikan dengan hakikat kebaikan yang sebenar, dengan keelokan yang sebenar, ya, wa ziyadah, ya, maka untuknya kebaikan dan pertambahan. Ya. Jadi orang-orang yang melakukan kebaikan ini, ya, dalam setengah tafsir mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan al-husna itu al-balighah al-hasan fi kulli syai. Ya, jadi orang-orang yang melakukan kebaikan, ya, ahsanu itu adalah kata fi'il daripada, ya, ahsan. Ya, dan maksudnya ihsan lah. Artinya, dan ini lafaz jamak, hum alladzina ahsanu, dan orang-orang, ya, mereka yang melakukan kebaikan. Sebenarnya ahsanu ni melakukan pembaikan, memperbaiki satu benda ke tahap yang tertinggi. Ya, apa dia dapat? Al-husna. Al-husna. Ya. Al-husna itu adalah Allah janji kepada orang-orang yang berjaya melakukan kebaikan di tahap tertinggi ini, ya, dengan dua bentuk tadi. Bentuk yang lahiriahnya, persembahan sampai di tahap kemahiran, persembahan sampai semua orang puas hati, ya, dia dapat rahmat Allah. Dan di tahap keikhlasannya dengan ihsan dalam masuk agama tadi, sama ada makam musyahadah ataupun makam mukharabah, maka dia akan dapat al-husna. Apa dia al-husna? Keindahan, keelokan, kebaikan ini, ya, ramai mufassir mengatakan inilah dia al-jannah, syurga. Memang itulah selayaknya, ya, sebab kita diuji di dunia untuk menjayakan ihsan atau tidak. Tapi kalau berjaya, kita dapat al-husna wa ziyadah, dan ada pertambahan pula. Di samping dapat syurga, ada satu benda lagi Allah tambah. Ini yang ditafsirkan, ya, oleh Rasulullah SAW sendiri, bahawa yang dimaksudkan dengan az-ziyadah kat situ adalah ru'yatullah, ya, ru'yatullah azza wa jalla, iaitu orang-orang yang berada di tahap pengamalan ihsan yang tertinggi ini. Di samping Allah janjikan di syurga, maka di syurga nanti dia akan direzekikan untuk an-nadhru ila wajhillahil karim fil jannah. Direzekikan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syurga nanti. Itulah kemuncak anugerah terindah, terhebat, terbesar, teragung bagi orang-orang yang menjayakan ihsan di dunia ini. Ya, kita kena berusaha untuk jadi golongan muhsinin dalam arti kata yang kita fahami hari ini, iaitu berusaha melakukan apa kerja di tahap tertinggi terbaik, di samping jiwa kita mengikhlaskan, merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Moga-moga bermanfaat. Moga-moga apa yang kita bicarakan pada tengah hari memberi kefahaman agama pada kita, dan itu petanda baik pada kita. Man yuridillahu bihi khairan faqahahu fid din. Ya, siapa yang Allah mahukan pada dirinya kebaikan, Allah fahamkan dia dengan agama. Dan hari ini kita memahami ihsan agar kita tahu bahawa kita perlu hidup dengan jiwa ihsan. Tanpa ihsan kita bukan siapa-siapa di sisi Tuhan. Dan dengan ihsan kita janjikan dengan rahmat, ya, dengan sambutan kecenderungan orang lain pada kita, dengan pemberian dan kurniaan, dengan syurga yang kekal abadi, dengan janji yang sangat indah di syurga nanti, iaitu dapat melihat
wajah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sangat mengasihi kita. Wabihi wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Ya, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Sekian, pemaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.